perkembangan perniagaan dalam perniagaan. Okey, saya bagi pihak partner saya Zasmin binti Zainal, nombor metrik 260281 dan Encik Raja Mutiara, anak lelaki Samaraj. Okey, so untuk pendahuluan iaitu tentang Balai Seni Lukis Negara ataupun Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara. Ia telah ditubuhkan, idea penubuhan adalah pada sejak 1954 hingga 1956 oleh Majlis Kesenian Persekutuan iaitu Malaysia Arts Council yang dikreditasi oleh Tan Sri Muhyiddin Shepherd dan Prince Sullivan. Pada 27 Ogos 1998, bangunan dua tingkat di Jalan Ampang yang kini dikenali sebagai Matic. Ia adalah bersebelahan dengan bangunan Parlimen Pertama Malaysia. Ia berada di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Ia berkawasan seluas 14 ekar dan berjiran dengan Taman Tasik Siti Mangsa yang tenang, yang premis yang kini premis terbaru adalah 13,500 kaki persegi yang siap dibina pada tahun 1998. Ia telah direka bentuk oleh Datuk Mir Syariman Mir Saharudin. Bangunan ini dikenali sebagai Rumah Serambi Gajah Menyusu yang memiliki bumbung tinggi rendah seakan membentuk imej gajah menyusu. Pada ulang tahun yang ke-60 pada September 2018, Balai Seni Negara telah berbahasa-hati menjemput dan dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad iaitu Perdana Menteri Malaysia yang ke-7, iaitu kali kedua menjadi Perdana Menteri. Tun Mahathir telah merasmikan bangunan ini pada tahun 2000 ketika menjadi Perdana Menteri yang keempat pada ketika itu. Balai Seni Negara mempunyai Akta Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara iaitu Akta 724 yang telah membawa penukaran nama dari Balai Seni Lukis Negara kepada Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara LPSN. LPSN hanya digunakan pada ketika ini hanya digunakan bagi protokol dan kini lebih dikenali sebagai Balai Seni Negara. Okey. Akta ini, Akta 724 iaitu perwataan Akta Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara 2011 tidak hanya beroperasi sebagai sebuah galeri tetapi sebagai pemangkin kepada pembangunan dan perkembangan industri seni visual negara atau tanah air dengan program-program dan bantuan-bantuan yang dianjurkan bagi menaikkan seni visual negara. Akta ini mentadbirkan semua bentuk seni yang dihasilkan yang menarik dari segi gerilya visual yang wujud dalam bentuk kekal. Adanya akta ini menjadikan galeri di Kuala Lumpur bukan sahaja di Kuala Lumpur tetapi boleh beroperasi atau beroperasi di dalam negara di mana-mana saja seluruh negara. Okey. Untuk bagi cawangan reka bentuk pula yang khususnya pada mulanya ia ditubuhkan di bawah unit komunikasi korporat. Pada awalnya dikenali sebagai unit reka bentuk. Tugasnya adalah reka bentuk secara manual. Pada awalnya tugasnya adalah mereka secara manual dan melaksanakan tugas dengan hanya mereka bentuk poster sahaja. Pada mulanya ia hanya ada 2 orang kaki tangan saja. Ia balik di bawah bahagian pameran dan pada tahun 2017 cawangan reka bentuk berada di bawah bahagian media. Terkini ia berada di bawah bahagian media dan pembangunan seni dalam seksyen perancangan media, jaringan dan reka bentuk. Okey, untuk misi Balai Seni Negara, ia adalah mengumpul, memelihara, mempromil, mempromosi, memupuk kesedaran, kefahaman dan penghayatan terhadap seni kepada semua lapisan masyarakat boleh dilaksanakan dan memberi dan membolehkan LPSN menetapkan standard dan mutu seni visual negara. Okay, untuk visi pula, ia menjadi pusat terunggul pengembangan serta pengumpulan hasil seni visual tanah air dan pemegang amanah warisan seni tanah seni negara. Okey, kelima adalah Lembaga
pengarah LPSDN. Ia terdapat seramai 11 orang ahli lembaga yang diketuai oleh pengerusi iaitu Yang Berbahagia Datuk Indira Tem Abang Musaufi, iaitu yang dikenali oleh Registration. Ia adalah pengerusi lembaga pengarah dan terdapat 11 orang ahli lembaga. Okay. Ini adalah carta organisasi keseluruhan Balai Seni Negara ataupun lembaga pembangunan seni negara. Terdapat lebih kurang 150 di sana keseluruhannya. Dan ini adalah carta organisasi bagi cawangan reka bentuk. Terdapat lebih kurang dalam ini adalah yang diwakilkan untuk jawatan. Yang tiada dalam ini adalah yang kontrak yang tetap adalah di dalam ini lah. Okey, untuk Pak Luato usahawan bagi Balai Seni Negara, himpunan tetap warisan seni negara yang mencerminkan kreativiti dan aspirasi seni budaya di dalam negara dan juga dari luar negara. Ia bagi mempromosi dan meningkatkan mutu seni tampak negara dengan menganjurkan pameran, seminar, bengkel, pertandingan dan aktiviti seni dalam dan luar negara. Ia menunjukkan kesedaran maupun kefahaman, penghayatan dan penghargaan terhadap seni. Ciri usahawan yang dimiliki adalah inovasi dan kreatif bagi menghadapi masa depan. Balai Seni Negara telah mengikuti trend pada masa kini untuk memajukan pada masa depan. Okey, untuk nombor 8 adalah faktor perkembangan. Balai Seni Negara bertanggungjawab dalam melaksanakan segala ataupun cawangan reka bentuk adalah bertanggungjawab dalam melaksanakan segala bentuk rekaan grafik yang melibatkan LPSDN atau Balai Seni Negara. Ia menguruskan rekaan galeri, pameran, katalog, majlis kerajaan, program sokongan, promosi dan barangan cenderamata Balai Seni Negara sendiri. Iaitu segala bentuk rekaan di media sosial atau digital platform adalah hasil daripada cawangan ini, dan tenaga kerjanya pada mulanya ada 2 orang dan kemudian terkini mempunyai 6 orang rekaan. Bagi pembekal dan pelanggan, perjalanan ini adalah daripada pihak Kementerian Pendidikan Seni Budaya serta dalam Jabatan Balai Seni Negara. Namun kami mendapat pihak luar yang berminat dalam bentuk di Balai Seni Negara. Okey, nombor 9 adalah strategi perkembangan yang dilaksanakan untuk Balai Seni Negara dan cawangan reka bentuk, pelbagai kementerian dan pihak lain yang amat memerlukan khidmat cawangan kami. Balai Seni Negara yang kini adalah yang terkini terdapat Balai Seni Negara di Langkawi akan datang. Balai Seni Negara akan dibuka di Balai Seni Negara Ipoh dan Balai Seni Negara Terengganu. Balai Seni Negara berkolaborasi dengan Singapore Art Museum, Patani Art Museum, Tourism Malaysia, Universiti tempatan maupun luar negara, Kedutaan Itali, Kedutaan Australia, Kedutaan Sweden serta kedutaan lain. Mereka datang untuk berminat dan mempamerkan hasil seni mereka. Untuk tahap perkembangan berbanding di awal penubuhan Balai Seni Negara dan cawangan reka bentuk adalah pada mulanya ia hanya melakukan reka bentuk yang berkaitan dengan program atau pameran sahaja. Cawangan reka bentuk bertanggungjawab dalam melaksanakan sekadar reka bentuk rekaan grafik yang melibatkan LPSDN. Khidmat di cawangan reka bentuk utamanya adalah menguruskan rekaan galeri, pameran, katalog, majlis kerajaan, program sokongan, promosi dan barangan cenderamata Balai Seni Negara. Segala reka bentuk ini adalah lebih kepada media digital, animasi video digital dan interior architecture. Nama media cetak masih digunakan kerana ia masih relevan. Kini di cawangan reka bentuk terdapat mesin 3D printing, mesin laser cut, mesin printing iaitu kertas print serta mesin cetakan plotting, cetakan besar bagi kegunaan Balai Seni Negara yang disediakan oleh mereka-mereka sendiri. Iaitu kami di sini mereka kebanyakannya adalah multitasking. Dan nombor
ke-11 adalah cabaran. Cabaran yang dihadapi oleh cawangan reka bentuk dan balai seni negara. Cabaran kami adalah pembuatan keputusan adalah terlampau lambat diperolehi bagi suatu tugasan yang memerlukan waktu yang sangat singkat. Okey, kaki tangan yang menjalankan kerja terlalu banyak atau overload kerja. Kaki tangan kami yang tidak mencukupi bagi menampung permintaan yang terlampau banyak. Okey, ya bukan saja kami rektor di sini ataupun staf kaki tangan di sini bukan hanya menumpu kepada kerja-kerja reka bentuk, namun video presentation dan teaser juga perlu diselesaikan. Okey, peralatan juga menjadi cabaran adalah kerana peralatan perubahan demi faktor masalah bagi mengembangkan cawangan reka bentuk ini. Okey, untuk penyelesaian masalah iaitu nombor 12 iaitu bagi cawangan reka bentuk ialah semua pihak perlu memainkan peranan bagi memberi kesan yang positif pada cawangan reka bentuk ini. Bentukan kewangan yang lebih bagi barangan dan peralatan perlulah diadakan dan dikemas kini pada semasa ke semasa. Dan semua pihak perlulah berfikiran terbuka dan perkembangan digital disebabkan masa kini dalam bidang reka bentuk kerana reka bentuk sangat ekstrim pada masa kini. Okey. Itu sahaja pada masa ini. Saya pas kepada rakan partner saya iaitu Encik Rajan Tiran. Salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Okey, kini giliran saya untuk menceritakan mengenai cadangan strategi. Okey, perkembangan perniagaan merupakan satu daripada matlamat wajib kepada setiap organisasi. Boleh dikatakan tanpa perkembangan, tiada kemajuan yang akan dicapai. Maka adalah penting untuk setiap organisasi untuk memiliki strategi dan aturan yang akan membantu dalam perkembangan organisasi tersebut. Strategi ini adalah amat penting untuk memastikan organisasi tersebut dapat bertahan dan menguruskan sumber dan perniagaan dalam keadaan baik dan teratur tanpa mengalami sebarang masalah. Dalam situasi organisasi cawangan reka bentuk di Balai Seni Negara, sepatutnya mereka mempunyai satu strategi yang unggul agar dapat memastikan mereka bertahan dan bersaing dengan saingan yang bakal diterima daripada pesaing-pesaing lain. Berikut adalah cadangan strategi yang perlu dilaksanakan oleh cawangan reka bentuk di Balai Seni Negara. Pertama, mewujudkan ruang untuk perkembangan. Okey, contohnya apabila wujud satu situasi perkembangan, semestinya akan wujud keadaan di mana pertambahan peralatan dalam organisasi, pertambahan dalam tenaga kerja berlaku. Okey, untuk menjamin perkembangan ini dapat diserap dan memajukan perniagaan tersebut, organisasi tersebut perlulah terlebih dahulu mewujudkan ruang dan perkembangan dalam organisasi tersebut. Ini adalah kerana tanpa ruang yang cukup, perkembangan organisasi akan mengalami kesukaran pada masa yang akan datang. Sebagai contoh, apabila cawangan reka bentuk menambah bilangan pekerja, unit tersebut perlulah menyediakan persekitaran kerja yang sesuai dan luas untuk memberikan produktiviti yang lebih tinggi dapat dicapai. So, sekiranya tak cukup ruang, bagaimana nak bekerja kan? Okey, dalam mewujudkan perkembangan, ada beberapa perkara yang perlu dilakukan. Satu, mengaudit keperluan premis. Perkara pertama harus dilakukan oleh cawangan reka bentuk ialah melakukan audit mengenai keperluan di premis mereka. Mereka perlu merujuk kepada perkara asas yang terlibat dalam perkembangan, iaitu nisbah ruang kerja dengan jumlah pekerja yang terbabit dalam cawangan. Mereka juga perlu melakukan semakan terhadap peralatan dan kemudahan yang disediakan oleh pekerja kepada pekerja di organisasi adalah relevan berdasarkan teknologi yang terkini dan boleh berfungsi dengan baik. Yang kedua ialah penggunaan ruang efisien yang baik. Cawangan reka bentuk perlu memastikan pengembangan organisasi ialah dengan menilai dan mengatur semula ruang pejabat dengan efisien. Ini adalah penting untuk mengurangkan kos perbelanjaan. Di mana sebagai contoh, apabila pertambahan petugasan baru, kemungkinan pertambahan produk keluaran akan bertambah dan lebih banyak ruang storan akan diperlukan untuk menyimpan hasil kerja. So, di sini cawangan reka bentuk boleh menggunakan kawasan yang kurang digunakan seperti di bawah tangga atau bilik stor yang tidak digunakan.
Yang seterusnya ialah penambahan ruang dan perpindahan. Perkara ini adalah penting dan perlu diputuskan oleh cawangan reka bentuk sekiranya perlu dengan mengambil suatu tindakan yang baik dan perancangan yang baik, sebab kerana benda ini akan melibatkan kos pengurusan yang tinggi. Namun demikian, untuk mengembangkan perniagaan, keputusan demikian perlulah diambil. Penambahan ini perlu dilaksanakan berdasarkan kepada kemampuan organisasi tersebut dari dasar kewangan, sumber manusia dan juga jenis perniagaan yang bakal dihadapi. Strategi seterusnya yang boleh dilakukan ialah pajakan dan pembelian permis. Sekiranya penambahan tempat dan ruang masih lagi tidak mencukupi, so cawangan reka bentuk boleh menilai untuk menyediakan premis baru untuk dibeli, sebab ia ni akan memberikan impak yang besar kepada perkembangan syarikat. Namun ia juga akan memberikan impak yang besar kepada organisasi tersebut dari segi kewangan. Strategi kedua ialah membangunkan strategi perkembangan. Strategi seterusnya yang harus dirancang oleh cawangan reka bentuk dalam perniagaan ialah membangunkan strategi perkembangan yang kukuh dan stabil, kerana ianya boleh mengembangkan organisasi mereka pada tahap tinggi dan stabil. Antara tindakan yang boleh diambil ialah mengenal pasti pesaing dan sentiasa mendahului pesaing. So, organisasi perlulah sentiasa berkembang dan bersaing dengan pesaing lain agar tidak ketinggalan. Balai seni negara juga tidak terkecuali dalam hal ini. Cawangan reka bentuk perlulah mempunyai strategi yang mantap dan mengetahui siapakah saingan mereka dan dari segi manakah mereka boleh bersaing dan perlu bersaing. Kebolehan mereka boleh dianalisis menggunakan konsep analisis SWOT yang boleh digunakan untuk mengesan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada cawangan reka bentuk. Seterusnya, penggunaan teknologi dalam strategi pengembangan. Pada zaman teknologi yang serba maju sekini, cawangan reka bentuk perlulah mengintegrasikan mereka dengan teknologi maklumat agar dapat menarik lebih banyak pelanggan. Penggunaan teknologi maklumat juga membolehkan komunikasi antara pelanggan dan organisasi berlaku dengan cepat dan teratur. Malahan setiap komunikasi ataupun transaksi boleh dirakam dan disimpan sebagai tujuan untuk rekod ataupun dibuat analisis. Seterusnya, cawangan reka bentuk juga boleh mengintegrasikan cawangan mereka dengan menjalankan pameran-pameran fizikal. Selain daripada fizikal, mereka juga boleh menjadikan program tersebut atas talian seperti program e-pameran, yang mana ianya membolehkan masyarakat daripada segala pelosok dunia dapat menyertainya. Strategi seterusnya yang perlu dilaksanakan ialah pembangunan budaya korporat. Pembangunan budaya korporat ni adalah satu benda penting yang selalu dilupa atau diambil mudah oleh kebanyakan organisasi. Pembangunan korporat bermaksud bagaimana organisasi bekerjasama untuk memajukan dan meningkatkan produktiviti organisasi. Cawangan reka bentuk perlu mengutamakan pembangunan korporat dalam cawangan mereka untuk memastikan tahap motivasi ahli-ahli mereka sentiasa berada dalam tahap tinggi. Antara perkara yang boleh dilakukan ialah memupuk semangat bekerja sama secara berpasukan di kalangan pekerja, membina dan memperlihatkan imej yang baik di kalangan ahli organisasi, memastikan ahli organisasi faham peranan dan tindakan serta hala tuju untuk membolehkan mereka berganding bahu, memastikan corak pengurusan yang diamalkan di organisasi adalah secara terbuka dan lebih mementingkan kemanusiaan, di samping menjaga kebajikan ahli organisasi, dan seterusnya yang terakhir ialah memastikan ahli organisasi sentiasa mendapat inisiatif dan pengajaran yang setimpal dengan sumbangan dan peranan mereka dalam organisasi tersebut. Seterusnya, nombor 14, cadangan kreatif. Perkembangan dalam perniagaan atau organisasi adalah satu perkara yang memerlukan satu perubahan atau pembaruan yang kreatif. Penulis iaitu kami berpendapat bahawa cawangan reka bentuk di Balai Seni Negara perlu membuat pembaruan dan perubahan yang baik dan menarik secara berterusan untuk menjamin perkembangan organisasi tersebut. Berikut adalah cadangan yang diperlukan
yang difikirkan perlu diambil berat oleh cawangan reka bentuk di Balai Seni Negara. Pertama, mempelbagaikan cara pameran dilaksanakan, iaitu mendigitalkan organisasi di mana program yang dijalankan perlu disiarkan secara langsung menerusi platform media masa yang ada pada masa kini untuk mendapatkan minat dan sokongan daripada orang ramai. Yang kedua, mempelbagaikan konsep pameran dan program. Cawangan reka bentuk boleh mempelbagaikan konsep bagaimana cawangan boleh mewujudkan perubahan dan kelainan dalam cara melaksanakan program. Contohnya, daripada setakat mempamerkan karya seni negara, cawangan reka bentuk boleh menginovasikan cara membuat perbandingan di antara karya tempatan dan karya luar negara untuk membolehkan perbezaan dapat dilihat oleh masyarakat. Ketiga ialah penyampaian ataupun kesedaran kepada orang ramai. Cawangan reka bentuk perlulah mencari satu cara untuk menyedarkan orang ramai tentang keperluan dan kepentingan pameran-pameran yang dijalankan oleh mereka. Untuk merealisasikan ini, mereka perlulah menyediakan program yang lain daripada lain dan serta mendapatkan perhatian daripada masyarakat. Antara yang boleh mereka dilakukan ialah mewujudkan program yang sesuai untuk pelajar sekolah agar memupuk kesedaran di kalangan pelajar mengenai kepentingan hasil negeri negara kita. Okey, kesimpulan. Perkembangan dalam organisasi adalah satu perkara utama dan mustahak dalam setiap organisasi dalam memastikan perkembangan dan pencapaian lebih baik dan berdaya saing dapat dicapai. Perkembangan organisasi merupakan satu perkara yang wajib menjadi pertaruhan mana-mana syarikat organisasi untuk menunjukkan tahap kebersamaan dan kebolehan melaksanakan pembaruan dan perubahan dalam organisasi tersebut. Perkara tersebut juga dapat dilihat di Balai Seni Negara secara keseluruhan, di mana terdapat perubahan daripada awal penubuhan sehinggalah masa kini. Perkembangan ini merupakan satu petanda positif yang memberikan satu gambaran yang meluas mengenai tahap kemajuan yang dicapai. Kemajuan dan perkembangan di cawangan reka bentuk di mana kajian ini dijalankan adalah secara ketara, di mana cawangan tersebut menerima penambahan petugasan dan juga penambahan tenaga kerja yang lebih untuk mencapai matlamat cawangan dan jawatan. Kemajuan dan perkembangan teknologi pada zaman kini juga dapat digunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan kualiti dan hasil kerja yang baik. Kesemua ini adalah merupakan satu proses yang wajib dilalui oleh setiap organisasi yang berkembang dan menjadi maju. Secara keseluruhan, perkembangan dalam organisasi yang dialami dan dilalui oleh cawangan reka bentuk Balai Seni Negara adalah satu perkara yang harus dibanggakan oleh pengurusan Balai Seni Negara. Namun demikian, perkembangan ini haruslah dilakukan secara berterusan tanpa gagal oleh organisasi cawangan reka bentuk agar sentiasa berada dalam tahap baik dan berdaya saing. Tanpa usaha berterusan, perkembangan organisasi adalah satu perkara yang sukar untuk dilaksanakan dan akan membawa kepada kejatuhan organisasi tersebut. Sekian, terima kasih.